Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Kahfi, muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini dalam pembuka tirai kuliah kita bagi sesi PKP yang kedua ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dan kita sambung bacaan muka surat kitab edisi tulisan Rumi 107 pada tajuk di bawah tugas para ulama dan para hakim. Itu yang saya tandakan. Betul. Last kita baca tak silap September kot, tahun lepas. Mana hampir 5-6 bulan jugalah kuliah kita tertangguh. Baik, muslimin muslimat sekalian, tajuk kita tugas para ulama dan para hakim, maknanya para pemerintah lah. Hakim di situ maknanya para pemerintah yang berkuasa. Sayugia diingatkan bagi para ulama, terutamanya sekali mereka yang memimpin pengadilan, hendaklah sentiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin, umumnya ketika mereka berada dalam perselisihan.
Hendaklah mengingatkan mereka tentang bantahan dan ancaman Allah dan Rasul-Nya terhadap orang yang berdusta dalam dakwaannya, yang bersaksi palsu, bersumpah bohong, atau bermuamalah jual beli secara batil, umpama riba dan sebagainya. Hendaklah menerangkan pada mereka apa yang ditunjuk oleh syariat Islam tentang pengharaman perkara yang tersebut, sambil mengingatkan akibat dan balasan Allah yang berat terhadap siapa yang berani melanggarinya. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, ini di antara tugasan para ulama, para pemimpin juga, para asatizah, orang-orang yang ada sedikit kelebihan memiliki ilmu-ilmu agama. Jadi tugasan kita kena memberi ingat tentang arahan Allah dan Rasul. Kena beritahu pada masyarakat, khususnya pada perkara yang diperselisihkan, yang orang kata boleh menimbulkan kekeliruan, menimbulkan isu dan sebagainya. Maka tugas ulama adalah menerangkan berdasarkan hujah yang sepatut dan sepadan dengannya. Contohlah macam kita sebut selalu, bila berlakunya PKP yang pertama 18 Mac tahun lepas, dan kemudian pada saat itu semua kuliah-kuliah ditangguhkan, dan kemudian bila diarahkan, dibenarkan untuk beberapa ketika selepas surau masjid ditutup beberapa bulan pada saat itu, dan dibenarkan buka semula, kemudian disyaratkan solat berjemaahnya berjarak 1 meter. Maka di saat mula-mula itu mungkin timbul kekeliruan, timbul kesalahfahaman. Yang selama ni kita faham bila solat kena rapat dan luruskan saf, tiba-tiba berjarak pula dah. Dahlah masa itu timbul macam-macam. Ini Yahudi lah, teori konspirasi lah, apa Dajjal, macam-macam keluar. Sedangkan Menteri Agama kita, para mufti kita membahaskan benda ini memakan masa juga. Bincang, tengok, buka balik sejarah zaman Nabi dulu. Bila berlaku wabak, apa yang sahabat buat, apa dia punya langkah pencegahan. Bukan kita seronok nak semayang jarak-jarak begini. Kita pun lemas juga. Tetapi dengan asbab yang tertentu, dengan alasan yang kukuh bagi mencegah penyakit dan sebagainya, maka Islam ni agama yang sangat cantik. Agama yang membenarkan kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi ini tugasan para ulama. Selain mengingatkan masyarakat tentang tanggungjawab, mengingatkan tugas kita semua sebagai hamba kepada Allah, sebagai orang-orang yang mesti mengikut arahan dan perintah Allah, dan mengingatkan manusia juga supaya menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini semua tugas ulama dan pemerintah, especially pemerintah lah. Sebab pemerintah ni dia lebih authority kan, dia lebih ada kuasa. Macam kami bercakap-cakap ni habis surau masjid gitu je lah. Kecuali lah saya ni kok ada jawatan PA pada menteri ke apa, tu lain lah. Dah ada pengaruh sikit, lain, itu lain. Kita boleh masuk TV apa bercakap, ini masuk dalam live Facebook aja kan, yang dengar-dengar je lah. Jadi itu pun kena on juga, kena jalan. Makna katanya kerja dakwah ni mesti
dijalankan dalam apa ruang yang ada sekalipun. Sebab kita tak nak masyarakat kita ni hanyut. Kan, bila dah lama tak buka surau, dia meronta. Kan, meronta ni. Bila nak buka mengamuk. Dah nak kiamat agaknya katanya. Dah buka tak datang pula. Bukan kat sini lah. Ni mungkin negara lain kot. Jadi tuan-tuan, kena ingatkan benda tu lah. Kan, kena ingatkan bersama-sama. Jadi tugas utama ulama pemerintah adalah mengingatkan. Sebagai mengingatkan benda yang baik, benda yang buruk, mana boleh buat, mana tak boleh buat, mana yang kena elakkan, mana yang kena jauhkan, mana yang digalakkan buat. Besar tugasnya sebenarnya. Dan sebenarnya secara asasnya bukanlah ulama dan pemerintah saja kan, tapi orang kata semua pihak lah. Semua pihak dengan kapasiti yang ada. Kalau AJK Surau Masjid, tugasan dia sebagai AJK Surau Masjid. Kalau ketua kampung dengan kuasa ketua kampung, macam tu maksudnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan disebutkan tadi bahawasanya tugas mereka adalah menerangkan tentang syariat Islam dan sebagainya. Baik, sambung lagi. Semua perkara ini boleh berlaku ialah kerana kejahilan telah mengongkong diri orang-orang yang berkenaan. Di samping menurut kemahuan hati dan tidak mengambil endah terhadap urusan agama. Jadi punca masyarakat jadi tak faham, tak reti ni, mungkin antara faktornya adalah kejahilan. Jahil. Jahil ni punca sebab tak nak mengaji. Tak nak dengar majlis-majlis ilmu. Tak nak dengar kuliah-kuliah agama. Tak kisahlah tuan-tuan. Kalau boleh hadir ke surau masjid, kita hadir. Kalau tak boleh, mungkin faktor jauh, hujan dan sebagainya, mana ada live tu kita tengoklah. Ataupun dalam TV pun ada rancangan agama juga, sedikit radio pun ada. Kita ambil semua ruang itu. Habis tinggi tak ada pun lah YouTube bersepah tuan-tuan. Berlambak kuliah-kuliah agama, ustaz-ustaz yang hebat-hebat semua, jadi kita boleh dengar bila-bila masa. Sebab mengaji, mencari ilmu ini sangat penting. Sangat penting tuan-tuan. Dan yakin dan percayalah tuan-tuan, masyarakat di luar sana, sebahagiannya juga, especially lah kalau saya tak keterlaluan mengatakan, anak-anak muda, remaja kita, ramai lagi yang masih, orang kata, ketandusan ilmu agama, yang dahagakan bimbingan. Saya share sedikit pengalaman saya. Saya dengan Facebook ni dah lama juga, lebih 10 tahun dah rasanya. Bila kita buka akaun Facebook dan bila dah boleh live beberapa tahun lepas, kita buat hampir setiap hari juga. Dan pada pertengahan bulan November tahun lepas, makna baru dalam 4 bulan lebih macam tu, ada seorang anak murid Muslimat, dia kata, Ustaz try buka akaun TikTok. Saya kata tak nak lah kak, berjoget banyak dalam tu, buat pening kepala kan. Sebab mula-mula TikTok on dulu, itulah masalahnya kan, banyak entah lara-lara tu banyak. Dia kata, Ustaz itu dulu Ustaz, Ustaz ni dah tinggal ke tepi ke apa. Dia kata itu dulu Ustaz, dan kalau ada pun memang ada Ustaz, tapi Ustaz buat dan Ustaz on lah Ustaz, biar kita seimbangkan sikit. Tak nak lah yang joget tu lebih banyak lah, biar diimbang-imbangkan sikit. Mana ruang boleh masuk, kita masuk. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya kalah juga, saya buat. Dan bila saya buat, rupanya macam seronok pula.
Bukan seronok apa. Sebab kita punya penyampaian tu melalui video yang hanya 1 minit saja. Paling tinggi pun sebenarnya bolehlah 3 minit. Tapi kita biasa buat seminit. Sebab orang akan cari video yang paling pendek aja. Lama-lama orang tak mau dengar sangat kan. Jadi tambah pula tengok muka ustaz yang sama je. Jadi orang penat. Jadi bila saya start buat, saya post. So followers pun makin ramai. Tambah orang pun mula kenal sikit-sikit dah. Dan satu kesimpulan yang saya dapat, rupanya anak-anak muda di TikTok ni terlalu dahagakan ilmu agama. 2 hari lepas saya jawab satu soalan yang diajukan. Dia kata, Ustaz, sebenarnya bagaimana kaedah mandi wajib yang betul? Saya jadi keliru, dia kata. Jadi bila saya ulas jawapan itu balik dalam video 1 minit, tak sangka pula video tu jadi viral. Bukan viral lah, maknanya view-nya mencecah hampir 300,000. Dan soalan yang masuk pun terlalu banyak tuan. Benda basic saja. Kita rasa macam, takkan diorang ni tak tahu. Dia kata, Ustaz, niat bahasa Melayu boleh tak? Kita rasa kita dengar gelak kan? Tapi itu soalan yang masuk. Kalau saya mandi tak pakai apa-apa, boleh tak Ustaz? Ke mesti wajib pakai kain basahan? Dia kata nanti susah nak gosok-gosok, nak tonyoh apa semua kan? Dan 1001 soalan tuan-tuan, yang dekat saya sekarang ni ada 100 lebih yang belum jawab. Tu pun kena marah sebab lambat jawab. Saya kata sabar dulu bang, soalan banyak ni kan. Ini saya ingat pagi ni dapat idea sikit. Sebab tadi Haji sebut malam besok kita ada sambutan Nisfu Syakban kan. Jadi saya ingat saya nak buat satu video tentang Nisfu Syakban, apa amalan yang dianjurkan dan sebagainya. Jadi dakwah kena jalan tuan-tuan. Kadang-kadang soalan yang masuk ada yang susah, ada yang senang, ada yang saya tak terfikir pun ada. Ada satu soalan tu saya belum jawab lagi. Dia kata, Ustaz, yang tanya perempuan, esok dalam syurga saya boleh mengandung lagi tak? Jenuh menjawab. Tak ada pasal nak mengandung lagi tak? Sudah-sudah lah tu. Kan? Mengandung ni cerita dunia je lah. Dari syurga besok berehat je lah. Tapi itu saya nak gambarkan jenis soalan yang sampai kat kita. Dan saya rasa kita macam kami lah ustaz-ustaz kan, bertanggungjawab membantu lah. Takat mana kita boleh bantu, kita bantu. Kesian tuan-tuan, sebab kadang diorang tak ada saluran nak tanya kan. Saluran nak tanya direct kadang malu. Kadang PM aje lah. Soalan memang banyak tuan. Jadi sebab itu tugas ulama ni dia mengingatkan. Sebab itu kena mengaji. Kalau tak mengaji ni, dia akan duduk dalam kejahilan. Sebab itu disebut oleh, saya tak ingat ungkapan kot, antaranya disebut al-jahlu mautul hayat. Jahil itu, jahil ni bahasa Arab dah, Melayu ni sebut bodoh lah. Kebodohan, kejahilan, tidak ada ilmu. Jahil itu adalah boleh mematikan kehidupan. Al-jahlu mautul hayat. Jahil itu mematikan kehidupan manusia. Maknanya boleh matikan hati dia. Sebab dia tak ada ilmu tuan-tuan. Sebab itulah tugas kita hari ini, cari ilmu dan kalau boleh sebar-sebarkan. Ya, kita gunakan ilmu yang ada, yang Allah beri pada kita untuk kita sharing. Kita kongsi-kongsi. Macam yang kita nak sambut Nisfu Syakban pada malam besok. Hari ini 13 Syakban. Besok 14, malam 15. Dipanggil malam Nisfu Syakban. Nisfu ni makna pertengahan. Mungkin tuan-tuan kenal Ahmad Nisfu. Itu Ahmad yang pertengahan maksudnya. Kan? Nisfu ni makna pertengahan. Syakban tu bulan Syakban lah. Dia sebenarnya gini. Saya sebut malam tadi pun kuliah saya ada sebut.
Nisfu Sya'ban itu sebenarnya salah satu signal yang Allah kirim pada kita untuk remindkan kita yang Ramadan makin dekat. Bila sebut nisfu Sya'ban, otak kita akan memikir 15 hari lagi nak puasa. Itu sebenarnya Allah hantar signal untuk kita buat preparation yang terbaik tentang Ramadan. Dan sebenarnya signal itu Allah hantar lebih awal daripada itu. Bulan lepas lagi Allah dah hantar signal itu dalam doa yang Rasulullah ajar. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awal Rejab kita dah sebut nama Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan panjangkan usia kami sehingga bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, signal tu Allah dah hantar awal 3 bulan sebelum Ramadan. Dan esok ni nisfu Sya'ban lagi nak remindkan kita Ramadan makin dekat. So, buatlah persiapan. Jadi apa nak kena buat malam besok ni tuan-tuan? Jawapannya mudah saja. Kita buat apa saja amalan yang kita rasa kita mampu buat. Sebab dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan ada 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah. Ini saya sebut ni tak ikut urutan. Imam Syafi'i kata ada 5 malam itu malam yang hebat-hebat belaka, dan malam itu kata Imam Syafi'i adalah malam-malam yang dimustajabkan doa. So kita kena alert dengan 5 malam ini. Yang pertama, ini bukan urutan ya. Yang pertama malam Jumaat. Itu ada harapan tiap-tiap minggu boleh dapat. Imam Syafi'i kata malam Jumaat antara malam mustajab doa. Yang kedua, malam raya puasa. Malam raya Idul Fitri. Besok raya malam ni. Contoh. Yang ketiga, malam Idul Adha. Malam raya haji tu. Besok raya haji, malam ni mustajab doa. Malam raya tu lah. Yang keempat kata Imam Syafi'i, malam pertama bulan Rejab. Maknanya besok 1 Rejab, malam ni. Malam pertama Rejab. Dan yang kelima, malam besok lah. Malam nisfu Sya'ban. Jadi ambil peluang. Apa nak buat malam nisfu Sya'ban? Nak baca Yasin 3 kali? Boleh. Macam yang diwawarkan tadi. Tiba-tiba ada yang kata saya nak baca sekali je Ustaz. Macam tak larat Ustaz. 3 round. Tak apa, baca je lah sekali. Ada pula yang datang kan, saya malas Ustaz nak baca Yasin macam panjang. Saya baca Qul Huwallah je lah. Bacalah Qul Huwallah saja. Tak ada masalah. Nak baca Yasin boleh, tak baca Yasin pun boleh, baca Quran pun boleh, nak selawat Nabi pun tak apa, zikir pun tak apa, dan ulama ajar kita malam tu banyakkan sedekah. Nak sedekah macam mana Ustaz? Mungkin dah balik malam kerja pukul 10, surau dah tutup. Online, cari apa tu, akaun surau masjid, Google je lah, Facebook tu melambat. Kan? Habis-habis tak tahu, PM kat saya, minta nombor Ustaz. Tak ada masalah. Sedekah jariah. Tak. Jadi tuan-tuan, nak sebut malam tu maknanya jangan kita abaikan. Kadang-kadang ada ke orang bangkang-bangkang benda ni kan. Mana ada Ustaz Nabi buat Yasin 3 round malam nisfu Sya'ban? Memang Nabi tak buat. Tapi kalau kita buat, soalnya adakah salah? Cuma saya sebut selalu macam ni.
Bila sesuatu benda yang kita buat menepati apa yang Rasulullah buat, kita dapat 2 pahala. 1 pahala buat dan 1 pahala meniru sunnah. Tapi bila kita buat benda yang kita kata Nabi tak buat, macam baca Yasin 3 kali, kita kata oh Nabi mana ada buat, tak ada dalil. Betul, memang Nabi tak buat. Tapi jangan lupa, bukan semua benda yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Mungkin kita terfikir kan, mana pula datang Yasin 3 kali ni Ustaz? Yang pertama apa? Doa panjang umur kan, murah rezeki, mati yang baik. Macam itulah 2-3 kali round tu. Lebih kurang. Sebenarnya ulama dulu yang atur. Para alim ulama kita Nusantara dulu-dulu. Mungkin tahun 30-an, 40, 60-an dulu. Saya rasa amalan baca Yasin ni lama dah kot tu. Tuan-tuan yang dah otai-otai ni rasa sejak bila? Lama dah kot? 70-an ada ke? Macam muda je semua. Tak tahu apa nak menjawab. Kan? Jadi tuan-tuan tak kisahlah sejak bila pun, tapi ulama yang susun. Daripada malam tu kita leka wahara entah apa-apa, ulama susun baca Yasin banyak kali. Itu je. Dan Yasin pula sebahagian daripada Quran. Apa ada masalahnya? Kan kadang kita ni nak mengamuk tak ketahuan sangat. Kena tengok dulu. Bukan semua benda yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Cuma kalau benda tu selari, dapatlah 2 pahala. Pahala buat dan pahala sunnah. Tapi kalau benda tu tidak sunnah, still ada pahala. Namanya pahala buat. Jadi tuan-tuan, buatlah apa pun. Tuan nak baca Yasin 3 kali ke, sekali ke, tak baca ke, ikut tuan-tuan. Sebab benda tu tidak wajib. Cuma kalau boleh buat, sebab dalam hadis pun Nabi kata malam itu Allah ampunkan dosa manusia. Yang memohon, yang meminta, yang bertaubat, Allah akan ampunkan, kecuali orang yang suka memutuskan silaturahim, suka cari gaduh ni. Itu Allah tak ampunkan. Jadi tuan-tuan, sebab itu biar kita mengaji lah. Biar kita reti, biar kita tahu sedikit sebanyak. Paling tidak kita tahu asas. Sebab tu dia kata tadi, punca jadi kelang kabut tu sebab jahil. Kemudian terlalu menurutkan hati. Terlalu menurut hati kita. Ikut nafsu. Kan? Orang Melayu kata ikut hati binasa. Jangan diturut sangat nafsu. Sebab nafsu kita ni memang macam tu. Pattern hawa nafsu manusia ni semua sama. Tak kira ustaz, ulama, semua sama. Apa dia? Bila Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak pelakunya melakukan benda yang tak elok. Itu kerja nafsu memang macam tu. Tapi ada nafsu yang baik. Kita datang pagi ni, ini nafsu yang baik. Kita duduk dengar kuliah pagi ni, ini nafsu yang baik. Kita baca Quran kejap lagi, ini nafsu yang baik. Kita solat duha, itu nafsu yang baik. Tapi nafsu ni dia lebih berat pada benda tak baik. Malas nak semayang, nafsu. Malas nak dengar kuliah, nafsu. Nak mencuri, nak merompak, nak menyamun, nak bunuh orang, nak itu, nak ini, nafsu. Jadi nafsu ni jangan diturut sangat. Kita nak buang tak boleh. Yang tak ada nafsu, para malaikat saja. Kita ni Allah letak nafsu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah nak tengok, Allah nak test siapa di kalangan kita yang excellent, yang hebat dari sudut amal ibadah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena buat perkara yang menundukkan hawa nafsu. Bukan menyuburkan nafsu itu. Baik, sambung lagi bacaan. Betapa ramai orang awam kaum muslimin
apabila diberitahu tentang haramnya berdusta di dalam dakwaan atau penyaksian atau sumpah, mereka segera menarik balik apa yang mereka sudah rancangkan di dalam hati untuk melakukannya lantaran jahil atau tidak mengerti hukum. Jadi tuan-tuan, sahabat sekalian, itu nafsu kita. Kadang-kadang dalam pendakwaan, dalam perbicaraan, ada niat nak menipu. Ada niat nak menjadi saksi palsu dan sebagainya. Sedangkan perkara-perkara seperti itu adalah sangat dilarang oleh agama kita sendiri. Kesimpulannya, amatlah dituntut kepada para ulama supaya mengaturkan majlis ilmu agama, di mana mereka dapat menyampaikan pada orang ramai ajaran agama serta menarik minat mereka untuk mempelajarinya. Jadi ini antara tugas kita juga, menghidupkan majlis-majlis ilmu. Buat program-program agama. Tak kira lah, surau masjid ke. Baru ni pun ada saya dapat jemputan, tapi tak dan nak pergi lagi. Buat di kedai kopi, sembang santai gitulah. Kan, saya tanya balik penganjur, boleh ke ni Kang, kena seorang 10,000 lah. Lepak-lepak kedai kopi tak ketahuan. Dia kata boleh Ustaz, SOP Ustaz. Kalau boleh tak apa kan. Kalau kena 10,000 penganjur bayar lah. Jangan suruh Ustaz bayar lah kan. Tapi dia orang buat dah okey dah. Boleh je, cuma kedai kopi tu bukanlah macam kedai takwa tu, kedai warung aja kan. Tapi dia buat jarak-jarak, dia hantar gambar kat saya. Ini yang kita buat malam ni Ustaz kata. Tak kisahlah kita dakwah kedai kopi ke, menyembang santai, surau masjid, live Facebook, TikTok ke mana, buatlah apa pun. Yang penting ilmu tu dipanjang-panjangkan. Sebab percayalah yang saya sebut di awal tadi tuan-tuan, masyarakat di luar sana sangat dahagakan ilmu agama. Khususnya kita berada di akhir-akhir zaman seperti ini, dalam keadaan ujian yang sangat hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Jadi tujuan buat majlis ilmu macam ni supaya nak menarik minat masyarakat supaya belajar ilmu agama. Kena ada tarikan yang sesuai, pendekatan yang terbaik. Sebab ialah macam kami ustaz ni pun, orang kata masing-masing ada peminat dia masing-masing. Kan, masing-masing ustaz pun dia ada gaya tarikan dia masing-masing. Ada yang lembut, ada yang sederhana, ada yang cengih sikit. Macam tu lah. Masing-masing ada. Tak apalah, gaulkan semua tu jadi elok lah. Kan, kalau ada semua ustaz lembut aja, gosok aja, lena juga. Sekala ada yang ustaz yang cubit juga, yang jentik, macam tu kan. Jadi apa pun tuan-tuan, semua pihak kena main peranan masing-masing. Kan, kena tahu, kena main peranan dia masing-masing. Pembicaraan orang alim itu harus ditumpu pada perkara yang ditanya saja. Seperti akad nikah misalnya, maka hendaklah ia berbicara dalam masalah yang berkaitan sekitar hak wanita, mas kahwin, nafkah, pergaulan suami isteri dan segala yang berkisar tentang itu. Jadi ini khusus pada pendakwah. Maknanya dalam kita bawa sesuatu isu itu biar jelas. Kan? Jangan dicampur aduk, jangan dirojakkan. Biar kalau boleh yang kita sampaikan itu dengan izin Allah, masyarakat faham. Saya itulah tuan-tuan yang kekanda saya Ustaz Salahuddin, Ustaz Alim, yang pernah pesan pada saya ketika saya mula-mula balik daripada Mesir tahun 98 dulu. Bila mereka tanya saya, engkau dah habis mengaji, sekarang ni engkau nak buat apa? Ada 3 pilihan yang diberi pada saya masa tu. Pertama, engkau nak jadi penceramah macam kami. Yang kedua, engkau nak kerja makan gaji.
Kan, kerja jabatan agama ke apa. Atau yang ketiga, kau nak kahwin. Saya kata, bang, nombor 3, 4 raya. Lepas tu dia tanya, calon ada calon? Calon tak ada, bang. Calon tak ada tak apa. Kau cari duit, kami cari calon. Saya kata macam terbalik pula. Patut biarlah saya cari calon, abang tolong cari duit. Kan? Tak, dia kata kau cari duit, kami carikan calon. Tak apalah, kan? Akhirnya kahwin jugalah. Cuma saya kata macam ni, okey bang, kahwin lah. Tapi saya nak pilih jadi penceramah, saya kata. Saya tak nak makan gaji. Saya kata saya nak jadi penceramah macam abang. Lepas tu dia bagi tips juga. Kan, dua-dua abang saya ni ditulis, dia bagi tips. Nak jadi ustaz, kau kena buat begini, 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 begini. Yang ni jangan buat, ni jangan buat, ni jangan buat, ni jangan buat. Dia panggil do and don'ts. Kan? Yang boleh buat, yang tak boleh buat, yang kena buat yang mana. Jadi antara, saya memang pegang benda tu tuan. Sampailah hari ni dah 23 tahun pun. Okay, pada saya Alhamdulillah lah, maintain kita punya kuliah kan. Jadi antaranya saya pegang, bila kita menyampaikan kuliah, jangan mengelirukan jamaah. Jangan bawa isu yang banyak benar khilafiyah tu, jangan. Yang berserabut, yang jamaah keluar gegau kepala, jangan. Biar jamaah keluar senyum, macam tu maksudnya. Kan? Itu tugas utama pendakwah. Jangan menserabutkan masyarakat. Masyarakat dah lah serabut dengan COVID, dengan vaksin. Tuan-tuan dah daftar belum? Saya jangan tanya, saya belum daftar. Kita bagi warga emas dulu. Kan, kita bagi orang-orang yang perlu didahulukan lah. Kita muda-muda ni belakang-belakang sikit. Jadi tuan-tuan, kita dah serabut dengan vaksin, serabut dengan ekonomi, dengan politiknya, dengan yang nak jadi Perdana Menterinya lagi tak habis-habis, kan? Macam-macam. Jadi tuan-tuan, sebab itu mesti kita ni jangan serabutkan masyarakat dalam majlis ilmu pula. Jangan tuan-tuan. Itu antara benda yang saya pegang betul-betul abang-abang saya pesan. Kan? Lepas tu dia kata dalam kuliah jangan serius sangat. Jangan kena masuk isu semasa juga. Macam itulah. Jadi saya pegang semua clue tu. Dan pada saya Alhamdulillah lah, benda tu berjaya lah. Kan? Jadi sama macam kitab ni beritahu. Bila kita buka satu topik, katalah bab perkahwinan. Cerita bab kahwin daripada rukun nikah, syarat sah nikah, kan? Talak macam mana, rojok macam mana, pasah macam mana, khuluk, tebuh talak macam mana. Cerita bagi detail. Biar masyarakat faham. Lepas tu kadang-kadang, minta maaf sebut, yang menserabutkan kita ni juga, kadang-kadang kelompok ini juga. Golongan-golongan agamawan juga. Yang peningkan kepala kita. Macam saya pernah cerita dah dulu rasanya. Pengalaman saya masa sebelum jadi nazir Masjid Asy-Syarif, Simpang 3 Gombak. Masa mula-mula saya bawa balik Mesir tahun 98 tu, awal tahun 2000. Masa tu saya jadi imam-imam gitu je lah. Jadi masa tu saya dapat tawaran kan. Saya dapat tawaran daripada masjid lah. Maknanya masjid memilih saya untuk dihantar kursus untuk menjadi imam juru nikah. Menggantikan imam yang sedia ada lah, pelapis. Masa tu saya ingat lagi pergi kursus tu di Ildas, Sabak Bernam. Institut Latihan Dakwah Selangor ataupun singkatannya Ildas. Jadi saya bila masjid tawarkan offer tu, kita pun excited lah. Bukan excited sebab nak duit tu tak, bukan. Sebab kita nak perbetulkan situasi yang kadang-kadang menyukarkan majlis akad nikah tu. Siapa yang sukarkan? Tu imam tu lah. Sekejap lagi saya cerita apa yang susah tu. Jadi tuan-tuan, saya pun, boleh juga kan? Seronok. Kita masa tu baru 20-an. Bukan awal 20-an lah. Masa dah 27, 28 macam tu lah. Dekat 30 jugalah. Jadi, saya pun setuju pergi. Nama kursus dalam borang yang dihantar oleh Jaiz tu, kursus
pelapis imam jurunikah. Maksud pelapis apa? Pengganti lah. Pelapis lah, orang-orang baru, anak-anak muda. Akhirnya saya terperanjat tuan. Bila saya sampai di Ildas masa tu, paling muda saya. Saya kata ni pelapis ke pelupus? Sebab yang ada semua tu otai kan. Baik-baik tuan-tuan, imam-imam otai tu. Saya kata saya salah masuk kursus ke apa? Namanya kursus pelapis imam jurunikah. Saya paling muda masa tu, yang lain semua dah 50 ke atas. Saya kata betul pelapis ni. Kan? Akhirnya tak apalah, saya pun duduk belajar kursus 3 hari 2 malam tu. Dan antara benda yang saya belajar satu dekat situ, bila ada otai-otai dalam tu lah, yang tenaga pengajar tu, dia kata, sebenarnya masa majlis nikah dijalankan, Tok Imam Jurunikah sebenarnya tak perlu pun tanya saksi sah atau tidak. Sebab dia kata tugas saksi, terutama yang 2 orang yang dilantik atas kertas tu lah kan, saksi 1, saksi 2 tu, saksi 25% tu. Berapa? RM10 saksi. Tak tahulah berapa habuan ni kan. Jadi sebenarnya dia kata tugas saksi hanya menyaksikan saja majlis itu. Tapi bila dah pengantin jawab, aku terima nikahnya bla bla bla, imam ju nikah pula, macam tuan saksi, tak sah. Nampak? Tuan saksi lagi besar kuasa pada tok imam. Dia kata siapa suruh tanya? Bila tanya confirm tak sah. Sebab bukan semua saksi ya. Adalah segelintir saksi ni kadang dia kira nak menyusahkan pengantin je. Dia nak bagi pengantin tu pecah peluh. Dia tak nak pecah rekod dia sekali nafas tu. Dia nak biar pengantin 3-4 kali dah kuyup berpeluh baru sah. Saya ambil itu sebab saya nak buang benda tu tuan-tuan. Kita nak ubah balik mentaliti masyarakat kan. Sebab banyak dah saya perhati, bila tanya je mesti tak sah. Alasan tak pernah sabar pula tu. Nya 2 kali. Apakah nya 2 kali tak boleh pula? Janji lafaz ijab dan qabul itu dipanggil soreh. Maknanya jelas. Dia sebenarnya kalau pengantin jawab, aku terima nikahnya, sah dah sebenarnya. Walaupun dia tak sebut dengan mas kahwinnya RM400 tunai ke apa kan, sebentuk cincin, semua sah. Tapi masalahnya nak senapas lagi. Itu satu hal pula. Kan? Tok Imam nikah pula, something come in. Saya hentak aja terus jawab. Yang kau hentak dengan kawan tu pasal apa? Kawan tu dah lah jenis gugup pula kan. Hentak-hentak terlepas. Hentak-hentak terlepas. Bila nak menjawab? Saya masa menikah kali pertama dulu tu. Ayat itu. Pasal bini tak tengok pagi ni tak apa. Masa saya menikah 19 Mei tahun 2000 di Langkawi. Saya ingat lagi. Tok Imam tu uzur dah sekarang. Mudah-mudahan dia sihat lah. Tapi nampak uzur teruk dah. Tok Imam menikahkan saya 20 tahun dulu. 21 tahun dulu. Saya nikah 19 Mei tahun 2000. Imam nikah duduk depan kita kan. Masa tu nikah di rumah. Duduk depan kita. Saya sini. Ustaz Saudin kanan, Ustaz Alim belah kiri. 3 ustaz tu. Tak berpeluh Tok Imam tu. Tok Imam tu merisau. Dia tanya saya, Ustaz, dah sedia ke nak nikah? Saya kata, Mam, lama dah, Mam. Jangan saya tanya lagi. Dia boleh tanya pula soalan, Ustaz dah sedia belum? Saya kata, lama dah, Mam. Jalan aja. Kan? Lepas tu dia tanya, Ustaz nak shake hand ke? Nak salam ke tak payah? Saya kata, ikut Tok Imam. Dia kata, tak payah ke Ustaz? Tak payah. Saya rasa dia yang takut sebenarnya. Bukan kita yang takut, dia pula risau kan. Tengok ustaz 3 orang. Jadi tuan-tuan, bersalam dengan Tok Imam tu bukannya rukun nikah. Tak bersalam tu sebenarnya satu kelebihan. Kurang gugupnya. Saya pun gugup juga sebenarnya masa tu kan. Yalah kali pertama kan. Jadi tuan-tuan, tapi dah jadi macam satu budaya, mesti salam. Lepas tu imam pula mesti henjut sikit. Tak payah henjut. Pengantin tahu. Bila imam dah kata aku nikah dengan tunai, dia terus jawab je lah.
Yang senafas tu maksud dia jangan renggang lama antara ijab dan qabul. Kalau sekadar imam kata tunai, lepas tu kita pengantin tarik nafas, lepas tu jawab, tak ada masalah yang tu. Itu tidak memisahkan majlis dipanggil, sah nikah. Ni tarik nafas tak boleh, macam mana? Dahlah kawan tu lelah pula. Kan? Jadi lainlah kalau imam kata tunai, pengantin lelaki kata kejap mah nak pergi tandas je. Itu ya, putus majlis, kena repeat balik akad. Sebab tu saya kata benda ni masa tu saya nak ambil, tapi rezeki tak ada tuan. Kena caras. Kena cantas di tengah jalan, saya pun tak tahulah apa hal. Khusus kali kedua hantar orang lain pula, saya pun tak faham kenapa kan, tapi tak apalah, tak ada rezeki lah. Niat saya nak baiki. Sebab ada satu majlis nikah yang saya pergi anak buah saya tuan. Saya rasa Ustaz Alim, Ustaz Saluddin pun ingat kot, kami 3 ada dalam majlis tu. Yang berkahwin nikah tu anak kakak saya. Saya nak cerita pengalaman ni, macam mana benda-benda ni tak sepatutnya berlaku dalam majlis nikah. Kan? Yang menikahkan tu anak murid kami. Imam tu anak murid kami. Dia kenal kami 3 orang ni. Tak ada pula dia offer. Bukan offer nikah kan. Offer lah, ustaz, saya nikahkan, ustaz baca doa, Ustaz Alim khutbah. Contoh tak? Kami pun kan nak, tapi kalau dia offer kita ambil kan. Saya paling suka khutbah nikah kan. Sebab kita boleh balun dengan bapa pengantin sekali. Khutbah nikah. Dia sama macam talqin. Talqin kalau offer memang saya ambil. Kita bantai semua yang datang kubur. Bukan untuk mayat lah dia dah mati kan. Yang hidup ni, yang datang celah pokok getah tu, itu kita nak balun. Kan? Sebab surau dia tak datang, kubur dia datang. Sebab mak ayah dia mati kan. Tentu kita nak sagat sikit kan. Macam tu lah. Jadi dia tak offer pun, tak apalah. Tapi tuan-tuan, nikah lepas asal. Asal pun dah lewat kat pukul 6. Tuan-tuan bayang dia punya khutbah nikah hampir 45 minit je. Yang Ustaz Saluddin dah tengok saya tengok Ustaz Alim, kaki dah kuih-kuih sana sini kan. Ini saya kata imam ni ada yang kena empuk ni kan. Apa lama-lama tuan, khutbah nikah 45 minit mengalah khutbah Jumaat. Saya punya hangat hati lah betul. Kan? Dah lewat, lepas tu adalah jamuan kat luar tu untuk yang datang. Maghrib pula nak masuk. Ni orang surau nak datang, dia faham lah yang tu kan tak pasal tu. Dia tak tahu apa benda kan. Jadi tuan-tuan, khutbah nikah tak perlu lama-lama sangat. Paling tinggi 5-10 minit sudah tuan. Kita cerita tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Cukup. Dan tanggungjawab yang sudah bersuami isteri yang dah lama ni, mak ayah apa semua, bubuh sekali masa tu. Yang kopi bersyarah sampai 40 minit tu dah kenapa? Tuan-tuan lah, penat kita kalau jadi macam tu dalam majlis. Fakih itu tidak ada dah. Fakih itu penting. Kami ustaz-ustaz yang berceramah ni kena fakih. Kuliah subuh bila cerah kena berhenti. Walaupun nasi lemak ke apa tak ada kat luar tu. Itu fakih nama. Contoh tak. Mana boleh kuliah subuh lama-lama tuan. Ni waktu tidur. Mana boleh lama-lama kan. Bukan tuan-tuan yang mengantuk, penceramah pun mengantuk tak. Semalam hujan lebat kan. Sini hujan malam tadi. Tak hujan. Rumah saya lebat malam tadi. Saya kuliah di Kelang malam tadi pun lebat kan. Jadi tuan-tuan, kita ni apa pun kena cerdik, kena bijak. Fakih ni maknanya bijak. Bila kita handle satu majlis ilmu, kena reti bila nak berhenti, mana yang boleh bercakap, apa yang tak boleh sebut dalam majlis ilmu tu. Buat majlis nikah, kita tu imam, kena bijak handle majlis. Ada sekali masa nikah anak Ustaz Saluddin tu, itu bagus. Dia punya tu imam dia terlambat datang pada kundang mana tahu lah, jauh jam sangkut, dia terlambat. Tapi dia pandai tackle audience yang ada dalam tu. Dia buat lawak sikit, adalah dia gaya, dia pandai. Lepas tu majlis tu pun laju je dia buat. Senang tu. Benda mudah aja. Kan? Jadi sebab itulah biar kita belajar, biar kita reti, biar kita tahu supaya apa yang kita buat ni dia berjalan dengan cantik. Baik, saya berhenti takat tu dulu. Sebab saya niat tadi memang nak berhenti 7.30.
Saya takutkan tuan-tuan tak tengok jam aja. Baik, jadi jika yang ditanya itu jual beli, yang tu kita sambung bulan depan ada tak Ramadan? Bulan subuh ada. Ada ya. Sebab saya sembang semalam dengan geng wilayah. Sebab kita Selangor kan. Tapi tazkirah boleh buat Ramadan? Selangor. Boleh? Boleh no? Sebab saya sembang dengan wilayah semalam. Wilayah dia macam ketat sikit lah. Wilayah boleh tazkirah Ramadan tapi selepas 20. Selepas 20 jawabnya sadaqallahul azim tuan. 8 pun dah tinggal imam dengan siap aje. Kan? Tapi ada gak geng-geng wilayah yang bukan protes lah, dia minta laluan kalau boleh kalau boleh antara tarawih pun buat 8 aja ataupun lepas 8. Boleh ada rundingan lagi lah. Tapi macam malam ni patutnya saya dekat komplek Belia Ceras, itu wilayah. Saya tanya dia semalam, malam ni kuliah dah start ke? Dia kata memang dah start ustaz. Lama dah, wilayah lagi lama daripada Selangor startnya, awal lagi. Cuma dia kata ustaz, sebab kami wilayah ni ada giliran ustaz. Dia lain pula method dia. Dia bukan hari-hari boleh kuliah, dia selang-selang dengan munajat. Jadi jadual saya malam ni kena munajat. Pakai tak kuliah aku. Kan, kena munajat. Lepas tu dia bagi pula jadual untuk Ramadan tapi kuliah subuh. Sebab dia kata tazkirah kita tak buat ustaz. Mungkin faktor 20 tu lah kot. Kan, mungkin lah. Tapi tak apalah tuan-tuan, apa pun kita dapat tarawih pun tahun ni alhamdulillah dah. Kira maknanya darjat kita dah turun lah. Tahun lepas kita imam tarawih. Tahun ni jadi makmum pula, alhamdulillah. Dah penat dah jadi imam tahun lepas, saya kena kutuk je dengan anak bini kan. Baru tahu susah jadi imam tarawih. Lain kali jangan kutuk-kutuk imam tarawih tu, kesian kat orang. Jadi tahun ni alhamdulillah makam kita dah turun dah jadi makmum kan. Lega banyak 4 raya. Jadi tuan-tuan, penuhkan surau masjid kita dengan solat tarawih nanti insya-Allah. Dan apa pun malam besok jangan lupa berdoa, minta Allah panjang usia kita dapat bertemu Ramadan tahun ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih pada muslimin muslimat. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama dalam live Facebook, TikTok pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak jawab soalan yang diajukan itu. InsyaAllah ada ruang lain kita akan cuba jawab. Mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu saja untuk pagi ini. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم بارك لنا فيما بقي من الشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.